saya Nakuya, host anda untuk hari ini. Kita kembali lagi ke Lepak at Lekopak Podcast. Hari ini kita ada cerita yang best sebab kita akan membawakan di sebalik tabir cerita-cerita yang menarik bersama pengarah dan juga kita punya creative advisor, penyedia kreatif penyedia kreatif kita untuk siri terbaru dari Lekopak Production, iaitu Legasi Kuasa. Okey, tanpa buang masa, kita mulakan dengan kenalkan dululah pengarah kita pada hari boleh. ini. Okay, Assalamualaikum. Nama saya Dewa Yubi. Okay, saya selaku director dalam Legasi Kuasa. Memang guna nama Dewa Yubi ya? Dewa Yubi. Itu kalau nama glamour, nama original Salihuddin Al-Yubi. Ui, lagi lain gah. Betul, ya. Lagi gah. Allah. Okey, penyedia kreatif kita. Okay, macam mana Faizu? Okay, saya Syed Nur Faiz Khalid. Saya adalah seorang creative director di Lekopak Production dan untuk projek ini saya adalah penyelia kreatif untuk Legasi Kuasa. Yeah. Okey, tapi rasanya tadi terlalu pendek kita Betul. punya pengenalan tu kan. Jadi untuk pengarah kita mungkin boleh cerita sikit background sebelum ni buat apa sampailah terpilih sebagai pengarah Legasi Kuasa. Okay, jauh perjalanan tu sebenarnya. Ya, tapi kita tak adalah panjang sangat. Kita cuba type. Okay, ya. potong-potong. Alright, okay. Kita potong kat tu boleh. Okay, saya di Leskopak saya bermula dengan storyboard artist. So saya juga pernah menjaga sampai sekarang lah, saya jaga untuk promo Upin dan Ipin. Kemudian saya juga penyanyi Leskopak. Okay, boleh declare. Penyanyi, boleh declare. Okay. Sepanjang tu saya juga pernah terlibat dengan filem pendek Korban Minah. Masa tu saya juga sebagai director. Dan akhirnya projek yang paling saya rasa paling mustahak sekali. Ni projek Legasi Kuasa. Mustahak bagi diri dia. Dia rasa ini adalah projek prominent untuk diri dia dalam kerjaya dia. Rasanya Yubi nervous sikit lah. Okay, tapi kalau dapat tadi dikonkludkan adalah masuk sini sebagai storyboard artist, papan cerita, terlibat dalam semua siri-siri, contohnya UPP. Pada zaman dahulu ada. Okay, lepas tu buat promo, betul. Okay, so promo Korban Minah ni bila? Tahun lepas? 2 tahun lepas. 2 tahun lepas ada di YouTube channel Lekopak. Boleh siapa yang belum boleh tengok boleh saksikan lah. Dia adalah combination of animasi dan animasi juga dengan animation. Kita ada masuk animation juga. Animation dengan real life kan. Betul. Okay, so kita pergi kepada Faizu. Mungkin boleh ni sikit, cerita sikit. Panjang Pendekkan juga. Pendekkan juga. Okay, jap potong. Okay. Kena same vibe. Okay, go. Okay, saya bermula di Lekopak Production sebagai technical executive. Dah 17 tahun di sini. Dan saya dah melalui pelbagai department di Lekopak dan saya punya background adalah specialised in 3D. Dan saya di sini adalah sebagai creative director sekarang, tetapi sebelum ni saya pernah jadi R&D untuk membuat aset Lekopak, rigger, modeler dan juga animator. Kemudiannya saya diamanahkan untuk mendirect UIKST Upin Ipin Keris Yang Mang Tunggal. Itu adalah movie yang paling besar saya pernah, projek yang besar saya pernah pegang untuk bidang saya lah dalam pengalaman saya di Lekopak, di mana projek itu tersebut dah di shortlist kepada Oscar dan saya juga berkesempatan diberi peluang untuk mengsubmit movie itu personally di Oscar. Itu satu pengalaman yang prominent untuk saya jugalah. Okay, so kemudiannya saya di sini bila saya dah buat projek seperti Upin Ipin Keris Yang Mang Tunggal, saya pernah buat projek seperti Putri juga. Lepas tu kita tak dapat nak komen. Lepas tu kita pernah move kepada projek-projek yang lain seperti Upin Ipin Heroes, Helping Heroes, di mana kita tayang di Netflix untuk season 2 dan 3. Saya adalah director untuk Upin Ipin Helping Heroes dan kemudiannya saya diamanahkan untuk membantu memupuk satu director baru daripada kita, iaitu Dewa Yubi ataupun Salahuddin Al-Yubi untuk menjayakan projek Legasi Kuasa ini. Okay, so saya pendekkan tadi, basically Faizu ada dalam banyak department. Betul, so ada banyak pengalaman, 17 tahun. Betul. So pernah direct movie, pernah direct series dan sekarang ni macam abang lah untuk memupuk talent baru sebagai pengarah. Pelapis baru generasi untuk Leskopak Corporation. Okay, baik. So Legasi Kuasa ni adalah projek bersama Lekopak
Lekopak Production dan juga RTM, RTM. ya. Dan ini adalah pertama kali Lekopak Production buat animasi dalam bentuk 2D. Betul. So kita akan selami sikit 2D ni. So maybe pengarah boleh ceritakan macam mana bezanya 2D dan 3D ni. Okay, of course masa kita dapat projek ni kita agak terkejut sebab 2D. Sebab kita tahu Leskopak ni memang famous dengan 3D lah kan. Kita tahu kesempurnaan tu semua dekat 3D. Betul. So bila dapat projek 2D ni saya terdiam juga lah. Tapi memang itu benda yang kita nak buat. Excited lah. Daripada kecil nak buat kan. Kuya pula kata cerita pahlawan-pahlawan kan. Aku masa baca tu cerita cerita silat pula. Aku teringat lah masa aku kecil-kecil kita kena paksa silat dulu. Lepas tu aku lari. Sebab aku tahu aku tak ada bakat. So aku lari pergi KL. Patut dia tak pernah mengaku. Tak pernah dengar. Selama ni kita tahu punya. Yubi hanyalah menyanyi. Bakat dia bakat terpendam dia menyanyi lah. Tak pernah dengar pasal silat lah. Betul. Okay. Aku kena paksa dia kecil. So lepas ni kita kena minta dia bersilat sambil menyanyi. Kita boleh cuba. Boleh cuba. Betul aku lari. Okay, kita kembali lagi. Okay, lepas tu perbezaan dia of course lah dari segi teknikal lah. Okay, teknikal kita kena bentuk satu sistem baru. Betul. Kita tak boleh pakai 3D sebab tak sama kan. So kita kena ada daripada skrip of course daripada cik dan kuya kita kan. Okay, lepas tu kita kena tahu lepas skrip apa. Okay, storyboard. Lepas storyboard kita kena pergi animation. Pergi ke animation kita kena pergi. Animation tu ada pecah banyak. Ada pecah betul lagi. Kita kena ada team color pula. Kita macam team color mana kita jadi ni. Okay, lepas tu lepas team color masuk team com lagi kan. Dengan audio lagi nak kena. Betul. Okay, so semua ni kita kena clear betul-betul lah. Tu kita dah clear lah. Sekarang ni bila dah dapat perjalanan kita tu kita dah tahu lah macam mana untuk lagi better lepas ni. Itu sebenarnya. Okay, so lepas dengar tu saya rasa mesti sama, bukan 3D ke? Ada ke semua benda tu? Ada, tetapi pecahan dan juga dia punya pembuatan dia berbeza. Dia punya disiplin dia berbeza. Kalau kata 3D ni, kita punya proses daripada script, storyboard, animation, render, audio still sama, tetapi proses dia berbeza. Contohnya, kalau kata saya ambil contoh tadi, animation kan. Untuk animation 3D, kita menggunakan asset. Okay, itu perbezaan yang paling ketara antara 2D dan 3D, iaitu asset. So, kalau kata asset 3D ni, kita buat satu rigging atau model dan kita boleh gunakan sampai bila-bila. Maksudnya untuk episod 1, 2, 3 dan 4, semua boleh pakai balik. Ataupun promo, ataupun projek lain. Boleh pakai balik, kita adjust sikit-sikit. Dan bila kita adjust kat rig tu, diubah untuk semua animation atau file project animation tu. Tetapi cabaran untuk 2D pula, kita kena lukis setiap frame untuk setiap shot. Daripada line art, clean up. So dia ada proses dia. Line art, rough line art untuk tengok animasi, dia punya clear blocking, clear key pose. Kemudian kita kena ada clean up line art dia, which is kita kemaskan line art yang kita buat contoh-contoh, kita tengok pergerakan dia dah okey, kita buat clean up. Lepas tu kita ada in between, kita letak macam contohnya daripada key pose, daripada A to B ada pose, lepas tu dia ada up dia, itu kita kena lukis in between dia. Dan kemudian macam Yubi highlightkan tadi, kita kena colour setiap frame tu pula. So proses dia lagi renyah kat situ. Tapi itu adalah satu seni dia sendiri. Okay, so kalau cerita pasal 2D, 3D ni kan, jadi bila, sebab ni dah ada pengalaman buat 2D Betul. dan 3D kan, tak ramai orang yang ada pengalaman untuk buat 2D dan 3D. So adakah 2D ni dikatakan lebih senang dan berapa banyak yang terlibat selalunya dalam proses pembuatan 2D? Okay, aku jawab Okay. Sila. Aku rasa sebenarnya lagi secara dengan pengalaman lah, aku rasa lagi susah sebenarnya. Dia lagi renyah. Kita nampak 2D ni nampak macam senang. Kita nampak macam drawing kan. Tapi bila kita buat tu dia susah. Sebab apa tahu? Sebab bila dekat 3D kita dah ada model lah. Kita dah boleh gerak. Dari situ quality apa semua dah terjaga dah, of course kan. Sebab kita tunggu nak gerak. Model continuity apa semua dah ada. Tapi bila 2D ni, setiap angle tu kau nak kena lukis tau. Bagi nampak cantik. Tu yang benda yang paling susah. Konsistensi. Lepas tu kita pula memerlukan pelukis yang ramai lah. Of course kalau nak dan buat benda ni. pelukis ramai tu, betul. dia kena ada apa orang kata,
style ataupun level skill yang lebih kurang sama. Dia tak boleh kalau satu lebih tinggi sangat, dia tak sama. So dia nampak perbezaan di shot tersebut. Dia ada cabaran dia macam mana kita nak samakan semua karakter daripada awal sampai habis. So dalam Lekopak Production punya pembuatan Legasi Kuasa ni, berapa banyak tenaga kerja yang ada untuk UB? Okey, tenaga. Untuk side pelukis mula-mula kita cerita daripada awal lah. Okay, daripada awal saya dapat masa tu tim saya ada Mak P, ada Zairi, ada Syak, ada Jong. Okay, jangan lupa nama. Kan ada yang sedih dilupakan. Okay, Mak P, okay dah semua dah sebut kan. Okay, itu kita orang ada dia awak pun sama. Awak pun salah seorang. Saya seorang terlibat. Okay. So 5 orang lah. 5 orang je untuk kita nak lukis benda tu kan. So kita that's why kita macam macam mana ni dengan cerita Tapi yakin lah dengan macam excited projek tu dia kan. Kita tahu sebenarnya mula-mula tahu cerita ni setengah jam kena siapkan benda ni kan. Sebab storyboard artist ni memang dah lama nak buat 2D tapi dia orang buat storyboard. So untuk pengetahuan ramai juga, storyboard ni dia ada proses story reel di mana dia orang memang buat animatic yang macam lebih kurang macam 2D, tetapi untuk projek ni dia boleh full on 2D. Itu yang dia excited tu. Betul. Cuma cabaran dia lepas dia orang siapkan storyboard terus kena kita orang masuk animation sebab dia orang yang sama juga buat. Betul. So 5 orang ni memainkan dalam 2-3 peranan sekali lah. 3 peranan lebih. 3 peranan. Okay. Sampailah kita masa tu kita tadi tanya lah. Masa lepas dia orang ni dah all out dah ni lukis storyboard animation lagi. Siapa nak colour? Masa tu nanti kita cerita team LCAA. Ini salah satu projek yang yang special juga kerana kita mengambil kesempatan untuk special project ni, kita kolaborasi bersama kita punya subsidiary itu Lekopak Animation Academy. LCAA. So apa yang diorang buat? So untuk LCAA kita ambil student-student yang graduate daripada LCAA itu untuk masuk intake untuk kepada projek ini untuk menjadi apa orang kata artis-artis assist untuk kita. Pada asalnya kita mula-mula ada letak dalam konsep, ada letak dalam background, tetapi lepas mid project kita mendapati satu cara yang lebih senang untuk kita buat background. So jadi kita boleh readjust balik manpower tu kepada colorist, di mana mereka memainkan peranan penting untuk memberi warna kepada setiap shot untuk projek ni. So maksudnya bila diorang keluar, diorang dah ada pengalaman kiranya membuat 2D Betul. untuk TV lah ni. Betul. Itu dia orang keluar terus mahal lah. Terus mahal ya. Begitu, terus mahal ya. Sebab dia join journey lah. Sebab dia join journey ni. Memang real life dia orang pergi berperang ni. Tu yang kita mahal tu. Bawah pimpinan Dewa Yubi lah. Dewa Yubi. Perang lah. Kalau kasar Yubi memang perang. Okay, so kita dah tengok antara 2D, 3D ni kan. So kita tengok pula dari segi watak Legasi Kuasa ni. So watak utama dia adalah Tuah. Betul. Kita ada Cik Putih sebagai orang kaya yang jahat. Orang kaya yang jahat dalam tu. Kita ada Ratu sebagai heroin dia, dan kita ada banyak lagi watak yang lain. So mungkin Yubi boleh ceritakan sikit watak yang mana yang paling mencabar untuk dihasilkan. Okay. Bismillah. Okay, watak paling mencabar of course watak first kali lah masa kita nak create cerita ni, macam mana look karakter cerita ni kan. So saya fikir okay, first ni saya nak bezakan muka milenial dengan muka yang zaman-zaman ayah-ayah kita punya muka lah kan. That's why terciptanya Tok Guru Misai muka macam tu lah. Sebab aku nak bezakan muka tu. Itu sebab ada permainan beza lah. Bila masuk Tuah tu, aku nak muka handsome sikit lah. Kalau boleh, aku boleh handsome kan. So kita mesti bagi handsome lah. Adakah orang dulu-dulu tak handsome? Tak, dia handsome macam handsome cara dulu lah. Macam Roy Shamnok handsome. Tapi that time muka macam tu lah yang mahal kan. Betul. Tapi zaman sekarang muka K-pop. Betul lah. Agree kan? Agree kan? Saya tiada komen. Mungkin definisi beauty sebab, ataupun handsome. Tak ada, sebab muka handsome ni lain-lain kan. Betul. Orang pandang lain-lain. Subjektif. Betul. So tapi mungkin di mata Yubi tu yang handsome. Sebagai director itu pembawakan dia kan. Aku cerita market kat TV lah kita tengok kan. Dulu kan macam hero muka macam Roy Shamnok. Sekarang muka nak jambu hero remaja. Itu maksud aku. Jangan pusing. Kita tak cakap itulah kita dengar je. So maybe ada yang tak sure apa yang diceritakan tadi tu. So trailer di sini atau untuk orang tengok perbezaan dia lah. Kitab yang menyimpan kuasa milik Tok Guru Misai yang menjadi rebutan pahlawan dunia. Siapa yang memiliki kitab tersebut akan mewarisi segala kekuatannya.
dan menjadi pahlawan terhebat. Kitab sakti untuk guru misai kau masuklah. Legasi kuasa bermula. Aku akan menjadi tua, pahlawan hebat yang berhak mewarisi kitab sakti itu. Yang berkuasa. Perjuanganku bermula. Ku rebut bangkit semula. Berjuang segenap jiwa dan raga. Bila rumahku menghijau, Tumbuhkan gegar dunia. legasi kuasa. Tok Guru Misai. So Tok Misai ni adalah siapa sebenarnya? Mungkin boleh diceritakan sikit? Tok Guru Misai ni adalah satu pahlawan legenda dalam dunia legasi kuasa ni. Dia adalah pahlawan terhebat. Kalau kata di dalam cerita ini, Dia maha guru. dia maha guru kepada semua pencak silat dan semua pahlawan. Dia pernah lawan satu raksasa besar. Yang paling dahsyat. Paling zaman tu. dahsyat. So membuatkan dia seorang legenda. Selepas perlawanan tersebut, dia telah menjadi orang kata idola ramai lah. Dia bukan saja pahlawan, tetapi adalah someone yang orang-orang di dunia tu look up to dan ingin mendapat pencak-pencak dia, tapi dia bersendirian. Maksudnya mendirikan diri. Dia ada student-student dia, tapi nanti kita tengok cerita baru untuk tengok siapa student dia. Tapi pencak dan juga dia punya jurus ni semua hanya diturunkan kepada orang-orang tersebut dan juga kepada kitab legasi kuasa. Di mana orang yang ada kitab tu boleh belajar jurus-jurus. Betul. Aku tambah Tok Guru sikit, Misai. Betul. Sebab dia yang paling Tok Guru Misai ni, kenapa orang idolakan dia lagi sebab dia hilang dia pun secara misteri. Betul. Dia tiba hilang. Macam Itu mana? bukan spoiler? Tak, Okay, tak spoiler. Kita cuba Okay. hilang, tak tahu gimana mari ke apa. Tak tahu. Okay, so yang didengar tadi, sinopsis tanpa spoilernya adalah legasi kuasa ni adalah nama kitab tu. Betul. Yang dibuat oleh Tok Guru Guru Misai. Tok Guru Misai. Misai. Betul. Tok Guru Misai ni adalah pahlawan legenda. Betul. Dan ada banyak pahlawan-pahlawan lain yang nak dapatkan kitab legasi kuasa ni. Okay, Betul. sebab tu Satu nama dia unit. legasi Betul. kuasa. Okay, so siapakah tuah dalam cerita ni? Non-spoiler version. Okay, non-spoiler. Behave lah, kena behave. Okay, tuah ni dia adalah seorang pembuat senjata di kampung Shah Alam. Shah Alam. Shah Alam. Okay. Shah Alam. So dia bekerja dengan nama dia Aziz. Dia ada kawan baik Aziz. Aziz tu tokek kepada kedai senjata tu lah. So sepanjang hidup dia ni orang tahu dia hanya buat senjata lah. Sampailah ada sebab nanti kenapa dia jual legasi kuasa. Itu je So lah. tak boleh cerita lah yang tu. Oh tak apa ni. Tapi kena tonton. Nanti tonton dekat Takut episod untuk spoiler. tahu kenapa. Aku takut aku teruskan tercipta ending. Itu cerita ending terus. Baru mula buka cerita. Okay, untuk legasi kuasa ni ada berapa episod? Kita ada 13 episod in total untuk Okay, legasi berdurasi? kuasa. Berdurasi 26 minit. 20 minit, 30 minit slot 30 lah. minit slot lah. Okay. So adakah setiap episod ni ada watak baru? Ya. So kita ada banyak watak-watak dalam legasi kuasa ni, terutamanya pahlawan-pahlawan, tetapi untuk hampir setiap episod ada karakter baru yang kita perkenalkan lah. So itu pun salah satu cabaran yang kita bila dengar durasi tu pun kita dah tahu itu satu cabaran yang kita buat animasi 2D ni. Biasanya kita buat animasi ni dalam 15 minit, berapa kan kita pecah-pecah kan. Tapi dalam satu episod ni ada lebih kurang 30 minit. Kita nasikan dalam 13 episod. Itu salah satu cabaran besar lah. Betul. Okay, so kalau cakap pasal cabaran besar kan tadi tu, so saya fahamnya adalah sebab tempoh pembuatan lah. Betul. Tempoh pembuatan yang diberi. Okay, sebab kita ada kontrak dengan RTM. Betul. So kita kena deliver dalam satu masa tertentu. Ya. So selalunya untuk menghasilkan 2D 30 minit 13 episod ni selalunya berapa lama dan berapa lama pula Lekopak Production hasilkan? Okay, so untuk memberi perspektif lah kan, durasi general dia untuk movie kita minimum adalah 90 minit, which is sekarang ni kita 30 minit tu dah dan 3 episod lah. 3 episod tu dah kira satu movie besar lah untuk Okay. kita buat satu production. So ini dalam satu episod dah 30 minit, dah quarter of satu movie punya production. So dia memang adalah satu cabaran. Satu, kenapa dia punya durasi di 30 minit ni, kita kena make sure
jalan cerita, alun cerita dia tu kan, betul Yubi? Betul. Menarik sampai daripada awal sampai ke hujung, dan kita kena buat dia punya hujung tu pun cukup menarik untuk dia tengok lagi untuk next episode. Betul. Tempoh durasi 30 minit ni. Tapi biasanya untuk Lekopak Production, kita biasa untuk UPP dan lain-lain, kita ambil masa tempoh dalam satu episod tu dalam 10 minit punya slot lah, lebih kurang. Tapi Kan. tu 3D kan? Itu 3D. Tapi untuk Legasi Kuasa ni sendiri? Ini 2D. Yalah. Untuk 2D, kita buat satu episod tu dalam tempoh? Kita buat satu episod. Oh sorry. Sama dengan kita, UPP lah aku rasa. Kita betul. Tapi dalam durasi sama dengan UPP. Tapi triple punya kerja. Betul. Ibarat macam tu. So, So, okay. so nak cakap tim ni hebat lah macam tu? Betul, lebih kurang. So tim Kita- UPP tu tak berapa nak hebat lah? Bukan tak kita hebat, tapi ini lebih bencana. kita diberi cabaran yang sangat hebat, dan kita cuba sebaik mungkin untuk kita sampaikan juga amanah kita lah. Betul. So kita nampak masalah ni, tapi saya nak beritahu lah, ini sebagai penyelidik kreatif, saya dan tim bila bekerja dengan mereka, bila kita cakap 30 minit, dia bukannya macam mengeluh, tak boleh buat ni, impossible, tak boleh, tak nak susah. Bila dengar, okey, diorang duduk, apa kita nak buat, kita bincang sama-sama. So dia memang step up to the game lah. Untuk perspektif juga, macam bila Cik Kuya cakap tadi tu, untuk UPIPIN biasanya satu episod ni kita ambil masa lebih kurang sebulan untuk siapkan. 7 minit kan? Ya, 7 minit. Satu episod Betul. UPIPIN ke ataupun? Oh sorry, tiga episod. Okay. Episod untuk satu cerita. Satu okay. cerita untuk 1 bulan. Okay. Tapi legasi kita kena siapkan dalam 1 bulan tu, kita kena siap dalam 2 episod lebih kurang. Betul, 2 episod. 2 episod. Which is 60 minit. That's why bila kita buat tu kan, lepas tu bila kita ada present, ada kena top up lagi kan. Dia sebenarnya dia agak dah masuk kat waktu kita dah masuk tapi start untuk episod seterusnya melancarkan proses ini, saya dan tim UB juga telah memecahkan dia menjadi lebih senang untuk proses orang kata penapisan. Sebab bila kita di Lekopak Production ni, creative control kita kena tetap control melalui Datuk dan Datin dan juga creative director kita semua dan sebagainya. Kita telah pecahkan satu episod tu kepada 3 bahagian, dan kita present, kita buat satu checkpoint untuk satu part untuk satu episod tu. So kita boleh cepatkan proses tu. Tetapi lumrah dia kita kena siap 2 episod dalam 1 bulan. Okay, kita dengan deadline tu sangat ketat. Betul. Okay. Tapi berjaya. Alhamdulillah berjaya. Okay. bagus pada setiap team. Dia Pujian asalnya untuk betul. setiap team, Boleh saya cerita pasal dia punya tempo duration ni. Sila. Asalnya kita diberitahu masa kita dapat projek ni, dia punya duration ni lebih panjang. Contohnya katalah dalam 15 bulan kan. Tetapi ni nak cerita kelakar dia. Bila kita tahu kemudiannya bila tengah dalam production, rupa-rupanya 15 bulan tu adalah tempoh total. Dan submission last is bulan 9. So kita kena siap semua dalam 9 bulan. Kau bayangkan masa kita dah set ni macam ni. Okay, dia memang kelakar lah Betul. sekarang. Sebab saya salah seorang yang terlibat dalam pitching tu. Okay, so dengan pitching RTM ni, apa yang kita orang belajar lah. Saya anggap ni salah satu pembelajaran lah kiranya untuk kan. kita semua kan. Bila dia tulis kontrak tu 10 bulan, tiba-tiba dia dikurangkan 2 bulan, lepas tu dia dikurangkan lagi. So kat situ yang kita macam stuck. Kita dah tapi kita hasilkan sesuatu yang luar biasa. Betul, lah. Cuma kita kalau ada masa yang panjang tu, saya rasa dia boleh lagi dahsyat lah. Betul. Kan. Sebab saya dah tengok dia punya episod tu. So bila bab berlawan kan, dia sebab bila okay, macam saya tulis skrip, jadi bila tulis skrip kita tulis okay, kita tendang, kita tumbuk kan. Jadi macam mana olahan dia lain kan. Pengarah mengolahkan tu, dan macam mana you create tendangan watak ni macam ni, tumbukan watak ni macam ni. Ada beza ke macam kalau ratu yang wanita ke tuah yang lelaki ke? Ada. Dari segi tu lah. Dari segi kuasa dia lah, kuasa dia orang. Of course kuasa lain-lain lah. Dari macam tuah kita banyak pakai semua penumbuk lah. Dengan kuasa dia yang lain-lain lah. Tak nak spoil kan. Tapi dia ada kuasa-kuasa. Okay, dia ada kuasa lain-lain. Dia ada kuasa lain-lain. Ada beberapa. Itu yang paling bahaya sebenarnya. Kita nak jaga volume dia. Aku paling takut dah terbagi all out lah masa sini. Tiba-tiba last ni kita kena cari gempak lagi. Benda tu yang paling aku rasa. So maksudnya dari first episode kena tunjuk yang tuah ni terror, tapi dia tak boleh seterror. Betul. Yang ending. ending tu kita kena lagi gempak sepatutnya. Okay. Itu aku rasa yang kena hati-hati lah. Lepas tu macam ratu contohnya.
kita create dia memang kita pakai kaki sebab kita nak bezakan dengan pahlawan lelaki. Lelaki ni banyak tumbuk lah kita tunjukkan. Daripada perbincangan kita macam lebih pecahkan kepada untuk tuah ni lebih kepada tenaga, strength ataupun kuasa dia. Bila tumbuk sekali pecah satu dinding semua benda. Tapi ratu ni kuat. Tapi dia punya kelebihan dia ada kelajuan dia kan. Kelajuan kaki dia lebih tu. agile, lebih fleksibel, maksudnya dari pencak-pencak dia boleh execute pencak yang lebih orang kata akrobatik dan sebagainya. Betul, tapi aku rasa orang jangan anggap ni cerita silat lah sebenarnya. Sebab pahlawan-pahlawan ada yang pakai pistol. So kan. Okay, sebab Contoh Jackie Man saya dia memang ada macam-macam tengok. senjata kan. Saya memang ada tengok poster dia. So dalam poster tu memang ada lah yang pakai pistol kan. So adakah ini campur barat, timur ke ataupun ini adalah satu dunia yang totally berbeza? Betul. Sebab masa Cik Putih ni dia sebenarnya dia adakan 4. Cik Putih ni orang jahat. Orang putih jahat kan. Okay. Salah satu Okay. karakter main dia kat Dia situ. lah yang tubuhkan legasi kuasa ni kan. Dia buat 4 tempat, utara, selatan, So timur, barat. legasi kuasa ni bukan sekadar kitab tapi Ada Dia pertandingan. pertandingan. Dia adalah pertandingan. Okay, so serata dunia boleh pilih lah mana dia orang nak pergi. Nak pergi ke area utara ke mana gaya apa berlaku kan. So sini berlaku. That's why kita nampak pelbagai karakter muncul lah. Dia macam tak sama. Ni muka Jawa putih sikit, ni muka Melayu, ada Iban. Mungkin boleh cerita sedikit kan. Kita cakap pasal ada pistol, ada pencak silat. Ini kat mana dan masa apa naratif dunia ni? Cuba cerita sikit Yubi. Cara dia aku fikir aku kena meletakkan diri aku lah. Macam duduk dalam dunia tu je. Aku balik rumah tengok. So stadium Shah Alam tu aku nampak tu legasi kuasa lah. Sebelum kena roboh kan. Aku tak okay. Ni legasi Shah. That's why stadium dia pun stadium Shah Alam dia. Oh, so perlawanan ni di Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam lah. Diinspirasi kan dari Diinspirasi Stadium Shah Alam. Memory of bukan di Stadium Shah Alam. memory of Stadium Shah Diinspirasi Alam. kan. So Okay. world ni aku create apa yang aku nampak kat dia. Itu yang paling aku rasa senang aku nak memahami apa aku nak bawa nanti lah. So aku clear. Okay, kalau dia lawan nanti aku fikir kat mana. Betul. Senang nak set tu kat So mana. awak pernah jumpa orang pakai pistol dua? So aku fikir ni macam Faizu kan. Faizu kan macam British makan roti Arab kan. Makan roti Arab pakai British. Confused betul lah. Kenapa dia baca Faizu apa kaitan Faizu dengan watak tu? Saya tak faham. Saya makan roti Arab, maka saya adalah Western. No. Tak ada. Arab dengan Western lain ya. So Kita semua jangan based bingung. based on apa aku rasa duduk dalam fikiran aku terpaksa duduk mewakili duduk dalam dunia tu juga. Tapi selepas semua proses tu, apa yang bila kita sit down dengan tim, yang menarik pasal projek ni, kita tidak terikat kepada masa-masa tertentu. Masa current ataupun masa dulu ataupun masa akan datang. Ini adalah dunia fantasi. Betul. Dan dia boleh tempatkan kat tempat-tempat yang familiar. Macam Cik Yubi cakap tadi, kita ada Bandar Shah Alam. Bandar Shah Alam contohnya tempat Bandar Shah Alam tu kalau inspirasi kau tak lah. tahu tu adalah tempat tuah tinggal lah sekarang. So inspirasi lah. Tapi dunia ni adalah dunia yang unik di mana kita ambil konsep kalau kata orang luar panggil dia macam steampunk, tetapi kita ambil Nusantara base tapi modern. So dia ada campuran modern, ada electricity, tapi dia masih ada di macam orang Tapi bersilat kita dan masih sebagainya. kekal Nusantara Betul. punya vibes tu. Betul. Sebab berbalik pada tujuan asal kita memang nak bawa stroke Malaysia tu. Kan daripada awal. Itu pun yang menarik juga kan. Kita bila kita diterangkan apa looks projek ni kan, kita Betul. nak bawa Kita tak nak jadi macam anime lah kalau boleh. Sekarang kita nak lahirkan macam zaman dulu ada Betul. usus Santorian, Lat apa. So Kita bila nak- cakap stroke Malaysia tu apakah itu? Untuk Apakah orang itu? yang tidak terlibat dalam kalau animasi. kalau kita tahu kalau kata-kata Malaysia ni dia ada macam apa muka-muka yang kelakar tu. ini Kalau ini, pasal nak agak structure muka dia tu mulut panjang, lagi gigi tu keluar sikit apa semua. Tu seni dia lah. tu Seni dia. seni dia. Okay. Yang aku tengok dekat Lat ada, dekat Nusantara ada. So aku kalau boleh nak jadi kind of kita buat keluar produk macam tu lah. Boleh nampak Melayu punya Nusantara tu. So dia bukan sekadar bulat-bulat anime So semua orang sajalah. ikut stroke UB lah kiranya. Betul. Tapi stroke Sebab tu dia pun- mesti ada seorang yang Betul. hasilkan Okay. stroke asalnya kan. Okay, that's why bila aku buat stroke aku macam tu kan. Tapi aku nak mahalkan lagi lah kan. That's why aku perlukan pelukis. That's why masa tu kita ada Daniel, kita ada Uzai, kita ada Konsep artis Faz. kita lah kan. Konsep artis. Dia orang yang polish bagi jadi okay ni lagi better. So aku tengok memang better. Apa beza storyboard artist dengan pelukis konsep?
pelukis konsep. Okay. Storyboard artist ni dia cerita pasal, dia penceritaan sesebuah cerita tau. Macam dia dapat skrip kan. So kita macam nak olah cerita tu. Tapi diorang Dari segi pelukis. visual. Visual. Macam Kamera konsep. angle. Okay, aku bagi tahu dia orang, okay, karakter ni aku nak macam ni. Aku akan bagi rangka awal lah, selalunya senang untuk kita lajukan terus kan. Betul. Aku bagi, okay, aku nak rangka macam ni, dia punya type macam ni. Lepas tu Kuya pun dah bagi dah ciri-ciri tu. Senang kita nak refer kan. Okay, look dia macam ni. Okay, lepas tu dia orang pun cantikkan lah apa yang aku nak dengan pattern apa yang dia orang refer tu. Kalau saya boleh olahkan sikit apa yang Cik B cakap tadi tu, kalau kata perbezaan storyboard artist dengan konsep artist ni lebih kepada memfinaliskan visual final. Macam mana rupa karakter tersebut kalau di dalam environment ataupun contohnya kalau di tengah lawan, macam mana dia bila dia post lawan, macam mana karakter design dia semua. Storyboard artist ni dia more kepada bila dapat skrip, kita tahu tempo cerita, maksudnya tempo ni adalah dia punya, bila kita ada 26 minit total tu, kita bila peak time masa ini Mr. Seronok, kalau kata semua gah, semua tinggi, orang penat tengok 26 minit ni lawan terus, bosan pula. Kalau bosan terus, bosan juga. So storyboard artist ni akan cari camera angle dan juga dia punya tempo untuk build up kepada tempat dia punya dia punya tempat peak cerita tu lah. Volume dia climax kat mana. Betul, climax. Tiba-tiba lupa ayat dia. So storyboard kena kepakaran kat situ lah. Dia orang tak boleh tiba-tiba kita nak boom letup-letup tiba-tiba depan. Tak, memang kita kena jaga volume macam mana dia pergi. Dan benda tu sangat penting lah. That's why lah kita setiap benda yang kita buat kena team. Team kita kena rancang kat mana perjalanan. Kita tak boleh okay kau main buat loh. Betul, dari storyboard juga kita boleh identify apa yang kita kena buat lukis finalize. Contohnya props, background, dan juga karakter. Betul. Karakter. That's why nak jimatkan masa, aku director pun aku kena masuk storyboard. Betul. Supaya nanti tak adalah feedback terlalu banyak nanti nak kena jumpa director ni apa semua. UB edit sendiri dia punya cerita ni. Memang kerja dia lah dengan kan. bantuan Pisang juga. Betul. Dengan Faizu juga. Ada orang nama Pisang ya, bukan Pisang. Encik Hafiz Telkom. Okay. Dia ada orang nama Pisang. Pisang. Okay, so kalau tengok tadi basically pelukis konsep adalah orang yang betul-betul melukis dan mencantikkan. Tapi storyboard artist ni dia bukan setakat melukis tapi dia kena buat alur cerita. Betul. Build cerita. Senang nak visualkan apa daripada apa yang Kuya dapat hidayah tu. Kita nak macam mana kita nak pergi dengan Kuya suka. Itu ada. Okay. Bila tengok Legasi Kuasa ni kan, dia sebenarnya ada lagu tema dia kan, ada OST dia. Ada. Okay, yang bertajuk Legasi Kuasa. Okay. So boleh cerita sikit tak ada apakah macam mana pengarah dengan komposer come up dengan lagu ni? Okay, pengarah dia adalah Cheong Michael. Komposer. Pengarah dia awak. Pengarah komposer. Cover. Dia confused pula ya. Sorry Mat, aku komposer, aku pengarah. Okay, dia buat oleh Cheong Michael. Cheong Michael ni kita tahu dia buat lagu hit banyak lagu Dongeng Sang Gajah, lagu apa segala kita punya movie Cheong Michael lah orang. Salah seorang komposer yang hebat lah. So aku rasa okay, memang nak pakai Cheong lah ni kan. Sebab patutnya kita memang ada orang audio patutnya yang join session kita hari ni. Tapi sebab nak kontrol dua orang ni pun dah susah. Jadi kita teruskan dengan dua orang ni. Mungkin next time kita bawa komposer pula. So masa tu okay, Kuya pun ada reference lagu dia lah kan. So macam mana kita nak ni. So bincang dengan Michael, senang kan dengan Michael ni. Kau cakap aku nak lagu semangat, lagu kalau orang dengar lawan punya lawan. Okay, lawan apa lagi you mau? Macam order kat kedai makan pula. Apa? Food court dia apa? Bukan. Terus ada barang lah. Itu senang, easy lah. Easy. Okay, saya just nak bagi sedikit orang kata perspektif kepada ni lah. Encik Yubi ni sebenarnya adalah seorang penyanyi juga, which is musician. So background dia memang music. So itu yang cara dia punya olah, cara cakap dengan kita punya komposer tu nampak macam bersahaja, tetapi bila mereka discuss tu dia memang teknikal lah. So yang saya rasa menarik untuk projek ni juga Cik Kuya, untuk Legasi Kuasa ni adalah director dia sendiri adalah daripada background musical lah. So contohnya memang penyanyi, dan pembawakan dia ni memang lebih kepada unik lah. Saya sebagai penyelia kreatif ni, saya ada style directing saya sendiri. Style directing saya macam Putri. Kalau tengok dia asyik sebut Putri pula. Ya kan, ramai pula yang komen pasal Putri ni. Okay, sorry. Okay, kembali Legasi Kuasa. So bila saya jadi penyelia kreatif ni, tugas saya yang utamanya adalah make sure projek ni boleh
complete dan apa orang kata cukup lancar, berjalan dengan lancar. Okay. Betul lancar. Tapi pada masa sama juga saya kena memberi ruang kepada director untuk memang input kreatif dia kepada projek tersebut. So contohnya bila saya guide dia melalui projek ni, banyakkannya memang saya akan memberi dia ruang kreatif lah. Tetapi kalau kata contohnya benda tu dia akan mengefekkan production, tambah lagi bila production kita ni tight dengan kita kat pasal timeline, projek baru 2D ni benda banyak troubleshoot. So saya akan advise kat benda tu jangan buat macam tu. Kalau kata macam ni, kita kemungkinan akan tak cukup masa untuk siapkan macam tu lebih kurang. Tapi bila cara dia teruskan projek ni dengan dia punya pembawakan ni, kita boleh nampak bila Legasi Kuasa ni habis, kita boleh nampak dia punya cara cerita. Dan paling highlight sekali adalah muzik dia. Muzik dia saya rasa menarik. Untuk saya, kita punya pengalaman buat muzik sebelum ni kebanyakan kita buat orkestra, kita buat very musical untuk OST kan. Tapi Legasi Kuasa ni memang rock. Saya rasa menarik kat situ lah. Okay, sebab masa awal-awal tu pun saya ingat kita nak go vibe anime punya yang lawan punya lagu lah kan. Dan kita memang ada komposer kita sendiri, salah satunya Michael Mike. Jadi kita gunakan kepakaran diorang lah untuk mencabar diorang buat sesuatu yang lain. Tapi tadi saya dengar luahan hati Faizu tadi yang kata macam mana dia menjaga UB tu lah. Jadi saya ingat masa awal-awal UB present memang dia kena marah lah. Jadi nak dengar sikit cerita daripada UB macam mana awal-awal jadi pengarah tu, dengan nak kena dengar penyelia kreatif ni punya arahan lagi, dengan confused lagi. Mungkin boleh cerita sikit. Meditation. Okay. Jom pergi situ. Okay, sebenarnya secara jujur lah okay. Dia mula dengan excited lah projek ni, sebab aku yang pergi present apa semua seronok lah, berkobar-kobar. Okay, semangat first time jadi director. Lepas tu sampailah kita tahu deadline tu dah betul. Darah tinggi sikit. Itu tinggi sangat tu. Lepas tu kita buat. Bila kita buat, kita tahu lah cabaran dia. Kau nak kena naik macam mana background dia, macam cerita ni, macam mana kita nak bawa cerita ni, karakter ni, macam mana perangai dia, apa semua benda saya dah kena fikir that time. Dengan masa yang singkat. Dah macam ni lah kan. Lepas tu present. Present kena marah. Dia kata aku main lah. Tapi sebenarnya kalau aku boleh clear kat ni, aku tak main pun. Sebab memang cara pembawakan kau, aku nampak macam ni menghibur. Aku duk fikir macam tu je. Tapi bila kita sini, kita tahu style Leskopak ni dia ada standard dia. Yang kau tak boleh nak ni. So dari situ aku belajar. Macam ni tak boleh, lawak macam ni tak boleh. So aku dah clear dah. Tapi itulah nak clear pun memang dah sesat lah. So masa aku baru rasa pressure tu macam macam mana aku nak buat ni. Bukan main ni kan. Aku masa kena present tu memang muka tenang sikit. Kita buat cool lah, hero kan. Tapi masa aku naik tu kan, aku dah macam berat pula. Aku berat ni. Lepas tu aku nampak ais tau. Ais dulu. Ada ais. Ada ais. Okay, ais ni juga adalah kita punya audio person, bukan audio ais designer batu. kita. Okay. Rufaida nama dia. Kebetulan ais tu kan datang. Ais masuk bilik jap. Masuk studio jap. Susah. Kenapa ni? Dia bawa macam kenapa? Aku nangis kan. Okay, ni pun saya pertama kali dengar yang Yubi menangis pada Siapa tak tahu cerita ni. Memang aku dah air mata tak terkeluar, tak tahu macam mana pun. Aku terlepas kat ais lah, sebab dia lalu kalau Mak P situ, Mak P lah orang dia. So aku keluar kat dia kan. Mana ni. Lepas tu ais dah. Kita tahu ais ni bagi semangat. Betul. Apa Fit boleh. Ais tahu Fit dulu nampak macam main, tapi sekarang okey. So, aku percayalah kan. Itulah perubahan aku pressure. Itu support daripada team juga aku kan. Main dulu kan. Betul. Macam mana orang nampak aku serius. Tu struggle aku sebab aku dah kecil suka main. Tapi itulah macam bila kita tahu kan, bila orang cakap bila jadi director ni, dia macam satu title yang best kau rasa tinggi suruh orang. Sebenarnya director ni tugas dia, amanah dia lagi berat, tanggungjawab dia berat sungguh. So Faizu pernah nangis kat siapa pula? Saya nangis seorang-seorang je. Ada orang tu kira untung lah. Aku pernah dengar Faizu menangis kat toilet. Aku dengar Faizu. Okay. Awak nangis sana pula.
Okay, so banyak yang meluah perasaan ni sebab tu dia mula berkarya. Maybe kita boleh ada sesi podcast dengan Rufaida Ais tu untuk apa dengar yang macam mana yang behind ni. the scene tu sebenarnya. Okay. Tapi kita tak payah panjangkan cerita tu lah. Okay. Tapi lepas habis tu aku tak jangan cerita kat siapa. Memang tidaklah, kita akan edit untuk highlightkan itu saja kat sini. So Rufaida Ais ni juga adalah pelakon suara untuk suara Fizi. Cik Putih lah. Untuk projek ni. lah. Tu yang dah famous. Lepas tu lagi tu aku nak highlight kat team jugalah. Masa tu Pisang ada Hafiz, Mak P, Zairi, Syak ni apa semua ada. Fas apa semua, Uzai. Bila diorang nak support macam tak apa, kita boleh ni, kita boleh buat. Kau kena stablekan diri, kau kena cari direction kau betul-betul lah Pisang. Direction kau. So, aku tengok bila semua masih semangat dan trust aku kan. Aku ingat aku akan mati lah. Sebab aku rasa aku akan gagal lah that time. Sebab siap buat meeting dengan Uzai, aku tak boleh ni, aku jadi full musician. Aku boleh cakap macam tu sebab dah last lah. Kau dah kena marah ni, kau dah tak tahu nak buat apa kan. Tapi itulah bila aku balik kan, aku si off kau kena tarbiah. Apa dia tak boleh benda sikit kan. Dia kan wife support kan. Okay, aku fikir duduk balik kan. Okay. Bangun esok tu tak bangun tau. Okay, kita mulakan balik. So aku boleh tarik, kita serius kali ni, buang lawak bodoh-bodoh. Kita serius. Masa tu kita apa. Lepas tu jumpa pula E kat bawah. E bagi kan. E kata, EE juga adalah salah seorang creative director kita. Razuri. Razuri kata, kau kalau jadi director jangan blur-blur tau. Kau kena ni. So dia betul. Maknanya aku dah, yalah aku kena sedar yang aku tengah pegang tanggungjawab besar ni. Aku kena bangun cepat lah. Tapi itulah sebab aku fikir selama ni main gitar. So aku nak kena fikir tu benda baru lah. So aku cakap okay, aku kena jadi okay. So tak apa, dengan semangat baru. Okay, kita pergi buat. Okay, ni dah semua complete, semua dah contribute. Okay, Cayang boleh. Okay, kalau tak boleh ni, tak apalah. Aku jadi musician. Kau faham. Tapi untuk pengalaman sikit. So masa present tu paling epic lah. Semua masa tengah present kali kedua tu kan. Aku tengok muka Kuya. Tengok muka ganti semua. Okey kat ni. Tengok director duk mengendak, ada Kim, ada duk mengendak dia semua. Cok. Harap okey kan. Lepas tu okey. Okey. Siapa tu? Aunty tu adalah Datin Datin. Aunty tu dia suka bagi aku semangat lah. Bila aunty aku tu, aunty suka ni kan. Aku nak berusaha ni. So ini pun kali pertama kita orang dengar cerita daripada pengarah UP. Ini perspektif personal perspektif personal. Menarik cerita. Ya, betul. So, semangat-semangat ni bila orang bagi lah, ada aunty uncle pun nampak macam okey. Uncle ni Datuk Haji Buanuddin ni. Kita panggil Datuk dan Datin adalah uncle dengan aunty lah. So bila dapat approval daripada diorang tu memang habis lah tekanan tu. Habis tu. Tak jadi full musician. Terus jadi pengarah. Pengarah all the way. Buat kerja ni. Memang memang masa tu aku hidup aku kat rumah, balik tak rumah. Tak nak dengar cakap Faizu dah lah. Memang legacy. Aku dengar agak. Dengar juga. Bagusnya ada Faizu ni. Tapi kenapa kau tak meluahkan perasaan pada Faizu? Aku dengar EE tadi. Tak, itu aku ingat ada slot special lagi lah. Aku nak pergi kat Faizu lah. Slot special. Allah. Tak, Faizu ni tu aku beritahu kau. Tanpa dia aku tak boleh berjaya pun lah. Tapi dia tadi aku tak dengar. Tak dengar nama aku pun. Tak, aku ingat nak pergi ending lah. Okay. Ada build up dia lah kiranya. Okay. Faizu the real hero dalam cerita ni sebenarnya. Okay. Dan tadi watak-watak pemain naik semangat lah. Lepas tu Faizu datang. Okay, kau kena confidence sikit. Kau tak boleh macam ni. Aku duk kena dengan tarbiyah tapi otak sebelah dah kena fikir cerita lah. So itu aku tak struggle aku macam mana aku nak blend kehidupan otak aku duk muzik ni. Bila jadi director ni kau kena create satu segmen dekat depan ni. Ini satu skill baru lah kiranya kan. Adakah ini adalah salah satu talent yang paling susah nak dibentuk ni? Tidak. Bagi saya ni tidak? Tidak. Ada Dia mencabar. Dia mencabar. Okey, dia mencabar tapi susah dia. Okey, berbeza. Kalau kata saya pernah guide banyak orang, bukan untuk director saja, ada daripada tim saya semua benda. Tetapi untuk definisi susah untuk guide ni bila orang tu tak nak dengar. So UB ni baik lah. Dia walaupun nampak dia serabut, kan kita cakap UB ni bila dia kan cakap dia tiba macam ni. UB. Betul. Dia tengah tengah fikirkan dunia tu. Okey, patah balik. Okey. Sebenarnya macam ni. Apa kriteria yang kau kena lepaskan kat sini?
Ini subjek fakta dia. Kalau kata kau tak lepas ini lumrah dia. Ini kau tak lepas, kau tak boleh teruskan yang lain. Jangan fikir yang lain dulu, fikir yang ni dulu. Saya banyak guide UB untuk salurkan dia punya. Sekarang ni UB, dia banyak kreatif benda yang dia fikir. Macam dunia banyak pahlawan macam mana nak buat dia hero, gas semua benda. Dia bukan macam pengarah memang patut fikir ke? Betul. Tetapi bila nak salurkan kepada projek, kita kena belajar macam mana nak fokuskan benda tu kepada benda yang diperlukan tu pada masa waktu itu. Pada waktu itu. Kalau kata kita fikir sampai ke hujung, sampai bila yang ini tak siap? Sebab kita fikir hujung, tak fikir yang ni. Fikir ni tak betul, tak dihalusi macam tu. So dengan UB, dia alhamdulillah dia banyak dengar cakap lah. Dia bila kita tegur apa yang dia buat salah, betul-betul dia buat salah tu, dia memang membetulkan. Macam dia cakap tadi kan. Contoh biasanya kita buat presentation ataupun kena marah ni, by the end of the day pukul 6 balik, kita buat postmortem jap, balik. Pagi esok nampak datang masuk semangat dengan rambut basah dia. Okey, jom macam mana kita bincangkan problem kita. Sebab dia tak sempat keringkan rambut. Selalu pakai hair dryer. Betul. Dia tak tempat hair dryer dah, rambut dia basah. Okey guys, jom kita Sudah sedap dah berjambang. ada satu masa tu sampai jambang dia macam gila. Betul-betul aku tak fikir betul-betul. Tapi yang saya nak puji kat sini, UB memang step up to the challenge lah. Bila challenge come to face, dia ada nak lari, tapi bila kita sit down dengan So, dia saya, tak boleh lari ke mana? tak, dia menyahut cabaran tu. Dia menyahut. Sebab sebelum ni mungkin dia lari tu sebab dia tak ada guidance. Bila ada guidance yang benar, dia sahut cabaran tu dengan baik. Ramai betul guidance dia. Betul, banyak. Okay, tapi kita seronok dengar cerita behind the scene UB tu. Tapi kita nak cerita sikit pasal pelakon-pelakon suara dalam siri ni. Mungkin boleh ceritakan sikit pasal pemilihan pelakon suara macam mana? Okey, pemilihan suara tuah lah. Aku rasa yang paling penting tuah kita nak satu hero. Bila satu hero ni, of course kita nak satu suara yang baliak. Baliak kedah. Balik. Suara yang balik. Suara yang besar. So aku duk bekerja dengan Pisang. So aku rasa Pisang ni Hafiz. dengan suara Hafiz. Hafiz kan? ni juga kompositor kita. Betul. Hafiz ni dia duk cakap-cakap aku tu. So Macam tu dia dengar kita rupanya. Kau boleh aku rasa kau jadi tua. Aku suruh dia tu buat suara. Macam tu lah aku Dia rasa. tak ada macam tak nak UB, tak nak. Tak, Pisang tak. Pisang dia memang semangat. Dia memang tahu kata legasi kuasa ni dia memang ada bagi habis. Okay, dalam banyak-banyak watak ni, yang mana paling susah nak cari suara? Suara susah Ratu. Kenapa? Aku rasa Kenapa susah? Ratu susah sebab Watak utama lah. watak kan? utama. Lepas Yelah, tu tapi tua tadi senang je dia jumpa. sebab Kebetulan, Ratu sebab kita nak pakai apa yang ada ni dah pakai kat UPP tau. So dia akan dengar sama. So aku rasa betul lah. aku rasa Sebab tu ni habis challenge baru dia tu. kan. So aku rasa tu challenge dia. UB ada jadi suara? Tak, of course tak. Oh, tak layak. Sebab bukan tak layak. Sebab aku dah nak kena fokus. Direct ni banyak benda tau. Betul. Banyak department nak kalau kena tak bagi. menangis banyak kali pula lah. Betul. Tak, aku menangis sekali. Betul ke? Itu je Misal nak lah aku cerita. Untuk Faizu, Ya. ada berlakon suara? Ada berlakon suara. Ada. Okay. Buat projek ni adalah pertama kalinya saya buat Adakah watak Faizu suara. sendiri yang macam pilihlah suara saya? Tak, saya biarkan dia berlaku sendirilah. Tapi lepas tu dipilih dan saya terima lah. Macam saya nampak saya bagi Betul. inspirasi daripada UB. Dia sahut cabaran, saya pun sahut cabaran juga. Betul. Untuk pengalaman, untuk pengetahuan penonton juga, saya selama 17 tahun kerja kat sini, saya tak pernah jadi watak suara untuk watak utama. Ini bukan sebab UB bias bagi dia suara tak? Bukan, tak. Lagipun aku dengar lah juga keluhan dia. Dia ada cakap, aku tak pernah dapat watak-watak. So, kita kan, okay, Faizu, terakhir man. Ya, sebab dekat Lekopak ni dia ada satu benda yang kelakar. Diorang semua tengah bertarung siapa yang Siapa nak dapat suara tu kan? boleh jadi pelakon suara. Kalau jadi ayam pun ayam lah. Ayam. Tapi saya pun tak pernah dapat juga watak. Tak terpilih lah. Busy. Kan? Kita tengok kan Koyan busy Nak kalau dia- Koyan, orang penting. So, tiba-tiba rasa macam ada cerita behind the scene. So itulah kata Pisang dia ada suara tegas tu. So that's why aku pilih dia untuk tuah tu lah. So Ratu pula yang kata susah dia sebab kita nak cari keunikan dengan yang tak pernah ada lagi suara dia. Itulah dia bila cakap tuah ada Ratu, tadi ada Cik Putih kan. Tapi kalau selalu cakap tuah mesti ada jebat kan. Betul. Okay, so apa dalam cerita ni siapa tuah ni dan siapa jebat ni?
Oh, di sebalik tu yang suara tu. Tak. Watak ni. Oh, nak cerita? Okay, nak cerita. Okay, boleh cerita? Cerita je lah kan. Okey. Ni podcast kita. Okay, Okey. Tuah dengan Jebat ni sebenarnya adalah rakan seperguruan. Okay, Dia- macam dia- normal story Tuah dan Jebat. Okay. Okay. Dia anak buah Tok Guru Misai lah, dua-dua ni. So, Betul. diorang ni adalah satu... Ni lah Tok Guru lah. Satu Tok Guru, satu Pengarah tribe. terus hilang. Satu track. Okay, lepas tu, kemudian membezakan diorang ni, Jebat ni, dia memang betul-betul lah nak ada Jadi pahlawan. dalam pahlawan silat ni. That's why dia kejar sangat benda kitab tu. Okay. So, tapi berbalik kepada Tuah. Tuah ni, dia ada advantage juga untuk mendapat benda tu. Dia tapi, ada ciri-ciri ciri maksudnya personality dia tu lain daripada Jebat lah. Dia positif, dia lebih kepada baik lah, dia baik, dia easy going. Ya, dan dia agak lurus. Lurus benda. Dia bukan lurus dari segi dia tak pandai matematik ke apa. Dia lurus dia tu dari segi macam mana bila dia contohnya dia Naif lah, naif. naif lah. Dia bila ada satu Boleh jadi comedy show satu mission, bila dia kata okay, mission aku nak ni. So dia tak pandang niat dia nak ke arah nak makan rasuah ke apa tu. Dia tak ada. Dia memang itu tujuan dia, itu je dah. Itu. So adakah Tuah ni tak nak kitab tu? Dia nak. Tapi mesti ada punca kenapa dia nak tu. Itu yang bukan- So itu yang kena saksikan ni. Betul, kena saksikan. Dia bukan atas sebab kepentingan sendirilah senang Betul, cerita. betul. So kalau kita tengok cerita ni, dia basically pasal satu pertandingan Betul. Legasi Kuasa. Kalau menang pertandingan ni, dia dapat 1 juta. 1 juta 1 apa? juta. Kitab. 1 juta. 1 juta kita. No. No. Director. Apa fahaman pahlawan kita kena tahu basic awal buatlah Legasi kuasa. legasi kuasanya stadium tu orang-orang yang terhebat, betul. Betul. Okay, that's why bila orang hebat-hebat ni datang semata-mata untuk dapat 1 juta je sebenarnya. Okay. So dia orang tak tahu di sebalik tu bila 1 juta tu akan Dan menang apa lagi tu, itu dirahsiakan. Maksudnya macam banyak Mostly, layer yang banyak tak nak layer. diceritakan lah ni. Betul. Itu tak boleh itu cerita. adalah salah satu personality maksudnya dia punya ciri-ciri Cik Putih ni. Dia sentiasa ada planning di sebaliknya. Betul. Ada muslihat di sebaliknya. Dia mastermind lah. orang cakap. Memang mastermind. Okay, so dalam banyak-banyak watak ni, Yubi paling suka watak yang mana? Aku paling suka Tuah sebenarnya, of course. Dari tadi dia Tuah. Tuah. Memang sebab masa aku hero. Betul. Sebab masa aku drive cerita Jiwa ni dia, pun, jiwa dia. masa aku drive cerita ni pun aku sebagai Tuah lah. Memanglah aku Hero lah. memanglah aku tak sadar apa semua tapi di reality di fantasi aku strong. Tapi cerita lah. So bukan apa, sebab senang aku nak drive cerita Betul. POV. Betul. Nak tengok dunia tu. Betul. So kan? Tuah ni adalah pembawa cerita ni lah. Betul. So macam mana POV Tuah tu aku dah kena set. So senang aku nak faham cerita. Sebab kita tahu kalau kita nak back to basic zero, kau nak build, nak mereka-reka cerita tu agak susah. So pengalaman-pengalaman ni sebenarnya aku pernah apply benda-benda kat band lah. Apa yang aku nak buat ni. So aku dah pernah handle band. So aku dah Dia band, dia silat. dia band silat, full musician. So benda-benda ni aku dah tahu apa aku nak buat dah sebenarnya. Benda tu. Okay. So kalau untuk Faizul pula, watak apa yang paling disukai? Paling disukai. Masih watak dia kan? Betul. Sebab walaupun saya ada membawakan watak Keyman di Legasi Kuasa ni. So Keyman ni jahat ke baik? Dia tak jahat, tidak baik. Aku rasa dia pahlawan jahat, paling jahat. Tapi dia tak rasa dia Saya jahat tak, lah. itu Sebab tak keyword jahat. dia saya rasa. Saya tak rasa dia jahat ataupun baik. Okay. Sebagai Keyman dia tak Ya. rasa dia jahat. Sebab dia background dia adalah sebagai pembunuh upahan kan. So dia Tak jahat. tak jahat. Dia bunuh kerana itu kerja dia je. Itu kerja dia. Okay. Jahat betul gelap. Betul. Tapi korang kena tahu ada banyak lagi watak menarik Betul. sebenarnya. Contohnya macam Jojo. Jojo. Okay. Jojo tu Kenapa memang menarik? Johan. Kenapa menarik? menarik dia sebab kita tengah inspire anak muda yang sekarang ni lah tengah harumkan nama negara kita dekat luar. Aku rasa Johan Ghazali lah kan. Okay. So aku antara peminat Johan Ghazali lah. I see. So dapat selitkan satu hero pun dah okey lah. Masa tu Kuya tanya, nak hero apa lagi? Dia cakap, okay. Nak macam Jojo. Okey lah. Ngam. Tu aku So rasa antara adakah yang dia watak punya menarik. cara lawan begitu? Lawan of course lah dia tak segah Jojo lah Dia kan. fantasy lah, ni fantasy sebab punya lah. Jojo, kalau Jojo watak utama dalam ni memang akan jadi gah lah. So sebab dia watak yang di antara secondary, pahlawan. ha. So kita tak boleh lah nampak dia power sangat. Daripada tua. That's why lah. Tapi dalam cerita ni dia menarik lah. Dia lawan sama, tumbuk-tumbuk semua macam Okay, so Jojo. dia macam bertinju Ya. lebih kurang tu. Mentai.
Okay, so apa lagi watak-watak yang ada? Yang boleh diceritakan? Watak yang ada, kita ada Mak Batu. Okay. Mak Batu ni kira kalau peserta-peserta tengok dia ada salah satu pahlawan yang kalau orang kat situ kan. Dia besar. So kau bayangkan dia giant, pahlawan-pahlawan nak kena lawan dengan dia. Defense dia tinggi lah. Orang tumbuk pun tak ada. Tapi di sebalik Mak Batu kita memang amat menggerunkan lah, iaitu Encik Zaki kita. Apa pelakon suara dia? Yeah. Kenapa dia gerun? Oh dia gerun. Dia kan style kan. Dia macam gerun. Encik Zaki bagi introduction sikit siapa tu? Introduction watak baru lagi. Encik Dia Zaki adalah pengarah audio Betul. dekat Leskopak. So dia ni banyak guide saya juga sama. Okay. Tapi tak menangis depan dia lah. Tak. Tu pun termenangis, bukan plan nak. So lebih daripada sekali lah kau tipu kita orang. tak, satu je. Tu pun aku rasa macam first time lah. Okay. Nak kena. Yalah. Benefit of the doubt saya berikan. Tapi bagus, maksudnya bila pengarah kita beremosi macam tu, Betul. dia dapat hasilkan satu cerita yang penuh emosi Yeah. lah. Bila marah-marah, bila sedih-sedih. So ada ke babak-babak yang susah, yang paling susah dalam cerita ni, ataupun yang paling diingati lah? Susah bila kita dapat skrip daripada Kuya yang asalnya nak buat macam Usut Santorian. Betul lah dia kata nak buat macam Usut Santorian. Saya kata nak buat macam Stroke Malaysia. Dapat skrip dia, ambil kau. Tak. Bayangkan semua ada atas langit lawan. So aku Okay, macam mana? betul lah dia masa tu diorang cakap diorang nak sesuatu yang luar biasa. Jadi skrip ni dia kena sahut cabaran tu. Okay. So aku kena fikir macam mana ni aku nak bagi kita team ni. Boleh kita buat macam ni. Oh ni tolong jendor bincang lah banyak benda-benda. Tapi tak kali tak apa kita buat juga kan. Buat lah tapi itulah cabaran dia aku rasa. Tapi yang paling penting aku rasa yang kenapa aku rasa sedih sangat tu sebab aku tahu orang akan judge kenapa kualiti cerita ni macam ni. Tapi itulah aku beritahu korang. Sebenarnya aku tahu benda ni memang susah nak siap. Tapi apa yang paling penting aku rasa adalah aku nak mewujudkan cerita Legasi Kuasa ni. So anggaplah ni satu salam pengenalan daripada Leskopak lah. Untuk next step. Dan juga pengarah baru UB. Pengarah baru kita. Betul. Bagi aku peluang lagi. Rupanya ke situ. Okay, bagus. Aku betul-betul nak all out. Tapi dengan masa yang ada tu, alamak kan. Tapi tak apa, yang penting korang tahu dulu cerita ni. Yang penting itu permulaan daripada kita tak dapat berjaya melangkah terus. Kita dah try juga. Ya, kan. betul. Itu betul. Boleh nampak kat sini dia telah aplikasikan apa yang dia belajar daripada apa yang kita ajar. Build up tu penting. Build up. Dia build up tu penting. Resilience pun penting. Okay, tapi Itu dia. betul masa kita dapat benda ni sebenarnya memang tahu 2D ni memang susah. Tapi sebab lepas kita buat dongeng Sang Kancil, Kita ada 2D effect kita kan. tahu kita ada 2D team yang kuat sebab masa tu storyboard Betul. ambil untuk buat Kita 2D. telah tubuhkan 2D effect team based off storyboard team juga, manpower yang sama. Ya, jadi masa tu kita ada bincang the directors lah basically sama ada kita nak bagi cabaran tu dekat storyboard artist kita. ni untuk dia menyalahkan skill dia orang. Tapi kan. diorang sahut Step up. cabaran tu dan step up. UB pun dari storyboard artist jadi pengarah. Betul lah. Aku macam tak sangka Kuya pilih. Macam drama Korea tau. Oi, drama Korea dia Macam mana bikinnya. dipilih tu? Tang mana slow motion dia? Tang mana slow motion dia? Aku tengah turun lah cik. Macam lain cerita ni kita based on cerita Korea. Okay. Aku turun Okay. dengan baju. Turun dari mana? Turun Leskopak. Turun tangga. Baju ni angin tolak sikit ni. Dah start slow mo ah? Slow mo lah. Okay dah. Yubi. Lepas tu aku jalan dengan Mak Pi dengan Rodon. Lepas kau panggil lah UB. Yubi. Yubi. Aku macam adakah hantu raya? Aku cakap Yubi. Betul Kuya panggil dia sekali. UB. Aku tulis Kuya. Kuya panggil aku kan. Ya bom besar panggil kita. Kita cakap kenapa? Okay, disclaimer, aku tak ingat langsung apa yang terjadi ni sebenarnya. Okay, ini POV UB. Okay. Kita ada projek. Mana Tuan Korea? Asal tu Caya. Lepas tu tak tahu pergi cerita kan. Lepas tu tak tahu bila kena brief. Okay, kita nak buat projek 2D. Aku tahu dengan Juan explain apa semua. Aku tahu baik dah. Lepas tu kita kena siapkan teaser dulu. Masa tu start bonding Itu team masa buat kita teaser pitch dah. kan. Pitch. Nak buat cerita je. Yang aku tahu daripada Kuya kita nak buat cerita pahlawan Betul. lah. Macam mana look dia. Masa tu dah
team dah start pressure lah. Macam kita nak buat 15 apa baru tu apa masa tu teaser kita nak buat teaser je that time. Itu untuk pitch Pitch idea lah masa ni. tu. Tu that's why kita bila berjaya benda tu lega lah. Okay, cabaran seterusnya aku nak kena present. Aku ni bab-bab cakap. Aku tak suka aku cakap. Tapi 1 jam jugalah nak Itulah cakap dia. hari ni. tapi yelah sebab aku di posisi ni aku kena belajar Betul. bercakap. Bagus. Nampak dia belajar daripada Tapi tak nampak susah bercakap tu tak nampak lah. Okay. Dia menyahut cabaran. Dia menyahut cabaran. cabaran. Mungkin ni bakat terpendam dia cuma dia tak tahu. Okay. So aku present kat kuliah. Aku tak dah nervous sebab ada kuliah kan, ada api. So aku okay, steady lah. So kita nampak lah. Kuliah. Weh, Ucuk Wilca. Ucuk Wilca. Ucuk Wilca? Dengan nervous-nervous dia cerita pasal Ucuk Wilca kat aku. Lepas tu aku tengok, mana Ucuk Wilca? Weh, tu Rosyamno. Ya tu. Tak. Okay, Apa ni? Apa ni? Tak, tapi aku ingat orang tu ni dekat RTM, bangunan RTM. Oh, dekat Aku RTM. ingat orang tu Usuk Wecha, tapi dia pun tak yakin juga. Dia pun macam Rosyamno. Dia pun tak yakin. So masa tu aku ni tengah nervous. Okay lah, cerita tu menghiburkan aku lah masa that time. Okay boleh gelak lagi. Okay. Lepas tu sampai-sampai nak kena present aku tahu. Allah. Ni di RTM RTM. Betul, aku pun present yang bagus ni. Orang RTM ni memang Professional. dengar. Aku cakap, smart ke aku cakap. Sebab aku tak boleh buat sebenarnya. Tapi aku cerita-cerita dia orang macam confident lah. Aku pun lagi bagus. Aku cerita-cerita dia orang excited. So okay, semua dah best ni. Sampai tiba-tiba okay, korang tahu tak deadline dia nanti cerita ni 1/2 jam tau. Korang ada setahun je. Aku dah weh mampu ni. Deadline kau memang tak cukup. Ya kita buat UPP pun 10 minit kan untuk satu episod. Kau cakap tadi 3 episod dah sama satu movie kan. Satu movie selalunya pun 2 tahun lebih. Betul. Lepas tu 1/2 jam. Kau bayangkan 1/2 jam dengan tim kecil. Aku fikir banyak benda. Macam mana ni kan. Aku tengok Apis kan. Untuk Apis bagi keyakinan kau. Tengok Apis dah. Macam tu muka producer kita. Masa tu dia tak main gym lagi lah. Oh, Kalau dia main okay, gym, okay. Kalau dia main gym mesti macam kau boleh Yubi. Maybe lah macam tu. Kalau uncle macam tu lah. Kalau uncle dia akan kau boleh Yubi lah. Producer Hafiz ni baru, jadi dia producer kecil lah ya. Dia pun ada ketakutan. Tak, itulah. Tapi Apis ni dia antara yang bagi semangat tu lah. Dia dalam tapi tangan dia macam ni. So aku pun okay. Betul aku tanya atau okay tak dapat sokongan ingat. Tengok goyah. Okay, kita tanya director. Aku tanya director aku dah kena jawab. Aku cakap macam mana ni? Aku cakap aduh. Kalau aku fikir that time, kalau aku tolak memang aku sayang lah kan. Peluang bukan senang nak dapat kan. Betul. Aku kejar benda ni agak lama daripada aku duduk Kedah lagi kan. Memang aku dulu nak datang KL naik di pelukis. Tapi ni macam kau sedar mimpi kau tengah terjadi kan. Kalau tak jadi kau jadi ahli silat lah. Ahli silat. Balik ke Sausan. Panjang cerita dah. Aku nak kena jadi postman. Kau bayangkan ayah aku cakap kalau aku tak berjaya kat KL aku kena jumpa postman. Jauh betul perjalanan dia ya. Perjalanan tu aku aku kena bukti kat ayah aku yang aku boleh Betul. berjaya lah. Sayang bila aku dah jadi director ni ayah aku tak ada. So aku rasa macam itu lah benda yang aku rasa macam sayang tak berjaya Yelah. buktikan dia. Itu personal Betul, goal betul. juga lah kan. Nak Tapi at least buktikan. kau berjaya. Ya. Alhamdulillah. Daripada tak menyahut cabaran terus. Itu yang bagus aku rasa kan. At least aku try. Berjaya Betul. tak berjaya kita tak tahu. Itu memang moto Lekopak Production kan. kita Kita buat bagi dulu. yang terbaik. Apa jadi lepas tu kita tak Ya. tahu. Tapi kita dah bagi terbaik dah. Itu Ya, yang kita dia. sahut dulu, kita buat yang luar biasa dan biarlah keajaiban tu Betul. bermula macam itulah. Betul. Okay, so bila dengar tadi kesimpulannya cerita Legasi Kuasa dia bukan saja bertarung di dalam cerita, Betul. tapi di sebalik pembuatannya pun ada banyak Betul, guys. pertarungan antara individu dan juga timnya. Betul. Ya, ada yang nak tambah. Ada. Saya cakap nanti untuk penonton-penonton, tengoklah Legasi Kuasa dan enjoy lah sebaik mungkin. Director dia nangis tau. Mungkin ada kata-kata daripada Kata-kata pengarah terakhir. untuk penonton kita. Sila. Penonton saya harap korang enjoy dengan Legasi Kuasa ni lah. Buka ruang dulu. Kita bab-bab kualiti ni insyaAllah kita akan improve lah. Of course, improve semua. Okay, kita akan improve. Cuma anggap ni salah perkenalan untuk kita semua lah.
Sama-sama kita support sebab kita pun nak naikkan balik zaman-zaman 2D tu kan. So anggap ni adalah permulaan awal untuk daripada kita semua. Okay, 1 juta likes kat video YouTube ni, kita akan post video Yubi menangis. Benda tu takkan berlaku depan kamera. Kita amat saya taruh dalam kamera kat belakang. Janji daripada penyelia kreatif kita 1 juta like untuk video ni. Ada video kita punya pengarah menangis ya, boleh ya? Okay, jadi untuk simpulkan, Legasi Kuasa ini adalah cerita perlawanan pahlawan-pahlawan untuk mendapatkan kitab Legasi Kuasa. Betul. Untuk menjadi pahlawan yang terhandal dengan mendapatkan kuasa daripada Tok Guru Misainya lah. Okay, jadi semua support lah. Ini adalah karya 2D pertama daripada Lekopak Production. Betul. Hasil arahan Salihuddin Ayyubi kita. Atau Dewa Yubi. Okay, dan saksikan Legasi Kuasa di TV OK pada 26 Juni 5.30 petang, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Di TV OK. TV OK, betul. Dah cakap tadi. Betul, dah cakap tadi. Okay, terima kasih semua. Dan lepas ni kita akan ada banyak lagi topik-topik menarik. Kita ada movie baru yang kita akan dedahkan. Lepas tu kita ada, tak tahulah, ada Legasi Kuasa CD 2, tak tahu. Update untuk Putri maybe. Okay, jadi teruskan subscribe dan like dan follow kita punya YouTube channel Lekopak Production, dan juga teruskan menonton seterusnya Lepak at Lekopak Podcast. Bye-bye. Bye-bye.